Kalau ada line tak clear di pertengahan kelas, kamu boleh tengok balik semula. Okey, kamu boleh untuk tidak buka webcam ataupun nak buka webcam terpulang kepada data masing-masing. Kalau siapa rasa data dia sangat banyak, bolehlah. Saya ada soalan, madam. Okey, sharing buat hotspot, okey. Kalau rasa data dia tak terlampau banyak, nak jimat data, so tak payah buka webcam. Madam, macam ni saya Okey? nak send nama grup dengan nama kumpulan ya, madam, dekat Google Classroom. Ya apa? Macam ni saya Ulang nak balik. ngantar nama kumpulan dengan Okey, kamu hantar nama kumpulan. Okey, madam share screen sekarang supaya kamu nampak sedikit. Okey. Alright, madam akan buka Google sekarang. Okey, madam. Okey, ni kan Google tak apa tak Google Hmm. Classroom yang madam buka dekat skrin ni. Okey, tulis dekat sini. Share something with your class ni. Okey, kamu tulislah kamu punya nama kumpulan. Okey, nama kumpulan kamu apa. Okey, senarai nama ahli. Ni kamu post kat sini. Seorang saja perlu Okey, tulis, klik madam. post kat situ. Okey, wakil kumpulan saja perlu tulis. Tak perlulah semua orang nak tulis. Okey, seorang wakil saja. Nantilah ketua kumpulan untuk siapa rasa data dia banyak. Okey, boleh tolong kawan-kawan tuliskan nama dan juga senarai nama ahli dan juga nombor pendaftaran di Google Classroom. Okey, madam akan short form saja. Madam akan panggil GC Kalau madam kata GC, kamu tahulah Google Classroom Macam panjang sangat nak panggil Google Classroom tu kan. Okey, siapa yang baru masuk, sila tuliskan nama dan juga nombor pendaftaran di ruangan chat room untuk pengesahan kehadiran hari ini. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya madam akan madam akan jelaskan untuk pembangunan. Okey. Kelas, nampak tak perkataan tu? Nampak tak? Ke madam akan besarkan lagi. Sekarang ni jelas tak? Kelas, jelas tak? Jelas, madam. Jelas, madam. Terima kasih Madam nak respon supaya supaya kamu jelas di skrin supaya bila madam terang kamu nampak sangat. Okay. Alright. Ini adalah tugasan yang pertama. Sebab tu madam nak kamu wujudkan kumpulan. Kerana ini adalah assignment pertama yang akan kamu buat secara berkumpulan. Group assignment. Okay. So boleh mutekan dulu mikrofon. Mutekan dulu mikrofon. Mikrofon madam saja yang akan berfungsi sekarang. Okay, supaya background dia tak mengganggu kawan-kawan lain untuk dengar apa yang madam cakap. Okay, pembentangan 30 markah. So sekarang ini pembentangan 30 markah seperti yang terpapar di skrin anda. So kita akan dividekan markah 30 ni kepada dua bahagian. Okay, so pembentangan ni akan ada dua pembentangan. Satu pembentangan membawa markah 15%, satu lagi pembentangan membawa markah 15%. Okey, total pembentangan 1 dan pembentangan 2 akan jadi 30%. So ini madam minta kamu wujudkan group assignment. Pada kelas 1 jam nanti madam akan agihkan tajuk pembentangan. So kita akan mulakan dengan pembentangan yang pertama dahulu. Okay, yang membawa markah 15%. So pembentangan ini akan dijalankan secara berkumpulan. Dalam kumpulan anda dikehendaki untuk membuat slide pembentangan dan akan membentangkan slide masing-masing. Okay. So, setiap ahli kumpulan nanti, madam akan bagi tajuk-tajuk berkaitan dengan artikel jurnal. Okay, kita buka Google Classroom sekarang di bahagian classwork. Okay, dekat sini madam dah upload semua artikel yang akan kamu dapat tajuk nanti. Kamu boleh download daripada sini. Contohnya kumpulan 1. Kan, contohnya kumpulan Dayang tadi. Dayang dapat tajuk asal usul orang Melayu. Okay. So pergi saja dekat Google Classroom. Di bahagian classwork ni, madam dah upload dah artikel tersebut.
Asal Usul Orang Melayu. Okay, kamu download sahaja dan kamu baca artikel ini. Kemudian kamu kena meringkaskan dia, summarizekan ke dalam slide tersebut. Tak payahlah ambil semua. Kan? Contohnya Madam ambil satu asal usul orang Melayu. Okey, ini adalah artikel asal usul orang Melayu. The Malay Origin Rewrite It History. Penulisnya adalah Muhammad Anwar Ormardin. Okey, kamu bacalah. Cari isi penting sahaja. Tak perlulah tulis ke semua kat sini. Sebab tu dalam ahli kumpulan ada 4 orang contohnya ataupun 5 orang contohnya. Divide kan. Okey. Orang yang pertama kau baca daripada muka surat 2 sampai muka surat 10 contohnya. Okey, kau keluarkan apa dia isi penting. Masukkan dalam slide. Okey. Orang yang kedua contohnya baca dari muka surat 11 sampai muka surat 20 ke 15. Okey, keluarkan isi penting, masukkan dalam slide. Okey, so pandai-pandai kamu nak bahagikan tu tugas. Boleh tak kelas? Ada soalan? Faham? Boleh, Madam. Okey, faham sekarang? Okay, siapa yang ada soalan, sila tulis di ruangan chat room. Sekejap saya akan baca dan jawab persoalan kamu. Okey, supaya kamu jelas dan Madam akan jawab lah. Kalau ada soalan, tulis dekat ruangan chat tu. So, gunakan chat tu secara bermanfaat. Okay. So, kumpulan seterusnya. Contoh kumpulan Abang Nabil tadi dapat tajuk Hati Budi Melayu. Contohlah. Okay. Dia pun bacalah. Kumpulan dia dapat tajuk ni. Ambil je artikel dekat Google Classroom tu. Madam dah upload dekat situ. Okay, baca. Okay. Orang yang pertama baca daripada muka surat 1 sampai muka surat 10. Keluarkan isi-isi penting. Apa yang dia rasa penting berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey, orang kedua baca daripada muka surat 20 hingga 30. Contohnya. Okey, keluarkan isi penting. Madam tahu itu adalah kekangan kamu sebab kamu tak duduk secara bersama tak jumpa bersama. So apa yang perlu kamu buat? Semua orang akan buat slide dan seorang akan menghimpunkan slide, akan compile slide keseluruhan menjadi satu saja slide. Okey? Faham tak? Okey, maksudnya orang pertama buat slide dia, orang kedua buat slide dia, orang ketiga buat slide dia, orang yang kelima nanti dia akan compilekan slide orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima jadi satu saja slide. Okey, yang satu slide itulah yang akan kamu bentang. Okey, boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Madam. Boleh, Madam. Ya? Boleh Okey, faham Andai kata contohlah Ya? kami dapat berjumpa kan, boleh buat satu slide saja kan, Madam? Ya? Boleh buat satu slide Boleh. saja. Kalau kamu duduk ni, boleh kalau kamu kalau kamu semua orang, contohnya orang Kuching yang boleh berjumpa. Kan, contohnya kamu semua duduk dekat tempat yang sama kan. Orang Sibu buat kumpulan orang Sibu ke kan. Kalau tak berjumpa tu, kalau satu orang Kuching, satu orang Miri contohnya, yang satu orang tu dia kena buat sendirilah, nanti compilekan. Okey? Kalau kamu dapat berjumpa, kamu boleh buat sama-sama. Tak jadi masalah. Madam bagi suggestion sahaja sekiranya kamu tidak dapat berjumpa dengan ahli-ahli grup yang lain. Okey? Contoh rumah di pedalaman ke, jauh ke kan. Okey? Alright? Ya, ada soalan? Ya, Muhammad Haziq. Kenapa? Ada soalan Muhammad Haziq? Salah tekan, Madam. Salah tekan. Okey. Itulah Madam terkejut kenapa kamu raise your hand. Okey. Jangan tekan button raise your hand tu. Madam ingat kamu ada soalan nanti. Okey. So Sini tekan je. semua artikel ada dalam Google Classroom di bahagian tab classwork. Okay, di bahagian tab classwork. Alright. Sini semua. So ada senarai ahli kumpulan. Okay. Itu saja untuk
assignment pertama. Madam akan bagi sikit-sikit assignment So, untuk tajuk masing-masing, kamu dikendaki untuk tulis dahulu senarai ahli kumpulan anda di ruangan Google GC ni, di status ni, and then after you finish write down your group, list group, okay, and then post, then baru madam akan bagi topik kepada kamu untuk kamu baca. Alright, boleh? Kan? Ya, Syaful Rizal, ada soalan? Syaful Rizal, kita Saya nak tanya Wan. Ya, Wan. siapa tu? Lutfir. Ya. Saya Wan, Chef Rizal. Syaful Rizal. Okey, kenapa? Kenapa Syaful Rizal? Okey, teruskan soalannya. Kumpulan tu pilih sendiri ke ataupun madam yang pilih? Okey, kumpulan pilih sendiri. Pilih sendiri kumpulan anda. Oh, okey. Okey, boleh Pilih sendiri boleh ke kamu nak madam pilih kan? Madam pilih Bok Adel. Madam pilih. Pak Adil. Pak Adil. Pilih Pak Adil. Sendiri, madam. Pilih sendiri. Pilih sendirilah. Kamu kan dah besar. Pilih sendiri Saya setuju pilih sendiri. Dah bagus madam. Dah besar kan? Pilih sendirilah. Ya. Joseph Scott kata sendiri pilih. Okey, sendiri pilih pun boleh. Dah ada kumpulan. Dah pilih sendiri. Okey. Okey, contohnya siapa-siapa yang tak ada kumpulan, nanti madam akan tulis dalam grup WhatsApp. Okey, pelajar yang tiada kumpulan. Okey, nanti kamu list down lah kat situ. Okey. Yang mana yang dah ada kumpulan, tulis saja dulu di GC. Siapa yang tak ada kumpulan nanti tulis di WhatsApp group. Nanti kita akan buat kumpulan lain. Okey? Boleh Madam rasa tak ada masalah lah. Kamu dah besar, kamu dah boleh pilih kumpulan sendiri. Kumpulan yang sama saja masa SEM 1 pun boleh juga. Kumpulan yang kamu dah buat assignment sama-sama masa SEM 1 pun boleh juga kamu guna. Okey? Jauh. Kan? Nak cari orang yang duduk dekat tempat yang sama, dekat-dekat. Nak rumah Buka hati kamu lah. Dekat tempat yang sama ke masalahnya? Kan? Madam, Ya. Tinggi madam. satu kumpulan 6 orang kan, madam? 5 ataupun 6 orang? 5 ataupun 6 5 ataupun 6 orang. Ya. Tadi madam dah bagi tahu dah. Satu kumpulan 5 ataupun 6 orang. Okey? Lukman Hakim. Okey. Kalau tak soalan tulis di ruangan chat. Kalau tak ada kita akan teruskan dengan topik yang pertama. Okey. So kita akan masuk kepada topik yang pertama. Okey, nampak tak slide di hadapan anda? Jelas? Pak Madam. madam. Okey, bagus. Okey. Teruskan dengan topik yang pertama adalah berkenaan dengan pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey, siapa ada soalan sila tulis di ruangan chat, nanti madam akan jawab selepas ini. Okey. Sinopsis. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia. Okey, kerana kita ini maju mengikut acuan kita sendiri. Kita tidak maju mengikut acuan daripada barat ataupun daripada timur, tapi kita maju mengikut acuan Malaysia itu sendiri. Okey, berdasarkan kepada struktur masa evolusi sejarah iaitu prakolonial. Okey, kalau kita belajar dahulu pada tingkatan 5, sejarah tingkatan 5, kita ada belajar berkenaan dengan kolonialism. Kan? Apa maksud kolonialism adalah bagaimana satu spirit ataupun semangat negara-negara menjajah negara-negara lain. Okey. Ketika itu mengikut sejarah berlakunya peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua. Okey, yang bagaimana peperangan itu berlaku akibat daripada unsur kolonialism. Okey, negara ingin menjajah negara lain. Okey, untuk mendapatkan
sesuatu daripada negara tersebut. Okey, menjajah ni bermaksudnya dia ingin menunjukkan kemegahan dia sebagai satu kuasa besar dunia. Sebab itu ketika peperangan Jepun, ketika Jepun ketika itu berjaya menawan Rusia, pada peperangan dunia yang kedua, ia merupakan salah satu daripada kejutan kepada dunia kerana sebab apa? Yang pertama sekali adalah kerana fizikal orang-orang Jepun ketika itu lebih kecil daripada orang-orang Eropah. Orang-orang di Rusia. Bagaimana orang yang bertubuh kecil kini boleh mengalahkan orang Eropah? Rusia ketika itu. Di bawah Soviet Union. Dan ia menjadikan Jepun dipandang tinggi pada ketika itu. Dan bila dia dah menjajah Rusia, dia menawan China dan akhirnya ke Malaysia. Penjajahan ini bukan saja-saja. Kenapa mereka menjajah negara lain? Ingin menunjukkan kemegahan dia sebagai satu negara yang mempunyai terkuat di dunia. Sebab itu Amerika sekarang digelar polis dunia. Kenapa? Kenapa semua isu-isu di negara-negara lain Amerika nak masuk campur? Kerana dia menganggap diri dia sebagai polis dunia. Polis dunia yang mampu mengawal segala negara-negara di dunia. Sebab itu kita sangat melihat kepada Presiden Amerika itu sendiri bila berlakunya bila berlakunya pilihan raya umum di Amerika, semua negara akan tertunggu-tunggu siapakah dia Presiden Amerika pada ketika itu. Seterusnya, sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah. Sebelumnya pada era kolonial dalam wilayah alam Melayu, konsep adab dan adat istiadat dan adat rasam. Orang-orang di Nusantara, di bahagian di Borneo dan juga di semenanjung Malaysia ataupun tanah Melayu di ketika itu, kita ini dikenali sebab adab dan adat kita yang sangat-sangat pelbagai. Adat resam. Setiap kaum dia ada adat dan kepercayaan masing-masing. Dan ia merupakan daripada bentuk etika ketika itu. Telah wujudnya mendukung sistem pemerintahan, masyarakat tradisional serta peradaban. Gabungan kedua-dua bentuk etika tradisional dan moden tersebut telah tergarap pada era pasca kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Pasca kolonial meaning selepas Perang Dunia Kedua. Pasca. Pasca tu adalah selepas berakhirnya peperangan. Bagaimana bermulanya etika dan peradaban ketika itu. So di sini kita akan menekankan kepada penghayatan, mengupas secara fokus idea, proses dan praktik etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. So itu adalah sedikit sebanyak apakah yang terkandung dalam kursus penghayatan etika dan peradaban. So ini adalah salah satu daripada kursus wajib, compulsory yang wajib diambil. Selain daripada kamu mengambil subjek core daripada jabatan kamu sendiri, Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kamu juga mengambil subjek daripada Jabatan Pengajian Am, satu kursus untuk menambah nilai ataupun pengetahuan berkenaan dengan sejarah ataupun etika dan peradaban di dunia. Seterusnya adalah penghayatan etika dan peradaban dalam Malaysia. Memahami etika pembentukan berasas susur masa. Pra-kolonial adalah tradisional. Era tradisional. Telah ada adab, adat resam dan adat istiadat. Ini kita boleh nampak pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada era kurun ke-14 dan ke-15. Bagaimana ketika itu adat istiadat yang digunakan pakai dalam sistem Kesultanan Melayu Melaka sangat-sangat menekankan kepada adat resam dan kepercayaan. Yang sangat tinggi. Sebab itu kalau dalam kesultanan dia ada beberapa istilah yang digunakan pakai. Contohnya sultan sedang bersantap. Apa itu bersantap? Kalau bersantap tu maksudnya apa? Menatap. Bersantai. Sultan tengah bersantap. Bersantai. Bersantap tu maksudnya dia
Tengah makan-makan. Bersantap lah. Okey. Bersemayam. Okey. Istilah raja bersemayam di singgah sana. Okey. Itu adalah adat resam yang digunakan pakai. Istilah-istilah yang digunakan pakai oleh ketika zaman Kesultanan. Okey. Alright. Okey, Kesultanan Melayu Melaka sistem kesultanan ini bermula daripada Melaka, negeri Melaka. Okey, di Malaysia bermulanya di negeri Melaka. Sebab itu dahulunya Melaka ini sangat terkenal di seluruh dunia. Orang tak kenal Malaysia ketika itu pada kurun ke-14 dan ke-15, orang lebih kenal Melaka. Okey. Sebab orang Portugal datang dan ingin menjajah Melaka disebabkan oleh kemasyhuran dia. Okey, disebabkan dia adalah satu kawasan yang amat strategik. Ketika itu jalan perdagangan utama adalah jalan perdagangan adalah jalan perairan. Tidak ada lagi kapal terbang, tak ada. Okey, jalan darat pun sukar. Okey, sebab tak ada highway lagi macam sekarang. Okey, sebab itu jalan perdagangan yang utama adalah jalan perairan. Okey, kapal-kapal layar yang berdagang dari negara China, daripada negara Arab, okey, daripada Timur Tengah, daripada Eropah datang ke Melaka. Sebab itu Melaka ini sangat terkenal di seluruh dunia berbanding negara lain. Okey, telah wujudnya pada kurun ke-14 dan ke-15. Selepas jatuhnya Kesultanan Melayu Melaka, akibat Melaka ketika itu telah dijajah oleh Portugis. Okey, barulah wujudnya kesultanan-kesultanan bagi negeri-negeri yang lain. Tapi bermulanya kesultanan adalah di Melaka. Okey, persoalannya, kalau bermulanya sistem kesultanan daripada Melaka, kenapa Melaka tidak ada sultan sehingga sekarang? Kan? Anda tak terfikir? Kalau bermulanya sistem kesultanan daripada Melaka, kenapa sekarang Melaka tidak ada sultan? Kelas, ada jawapan? Sebab Sultan. negara itu harmoni. Sebab apa Alif? Alif ke tu? Alif madam. Kesultanan Melayu, madam. Sebab dia sudah lahir dalam Kesultanan Kenapa Melaka. Melaka tak ada sultan sekarang ni? Okay, negeri-negeri yang tidak bersultan adalah Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Kenapa Melaka tak ada sultan? Dah tak mengamalkan sistem Sebab mereka dah di bawah satu negara, madam. ni zaman. Sebab negara negara dia kan? baru satu negara. Sebab Sarawak menggunakan title Abang Jo. Abang Jo tu CM kamu lah. Okay. Dia tak ada kaitan dengan Melaka. Okay, Melaka ni kenapa dia tak ada sultan? Sebab kesultanan yang terakhir iaitu Sultan Mahmud. Okay, Sultan Mahmud telah lari ke satu tempat iaitu dipanggil Kota Tinggi. Okay. Alright, ketika itu sultan tersebut tidak ada warisnya. Okay, tidak ada waris dan dia meninggal dalam waktu yang muda, sangat muda. Dalam umur dia ketika itu 24 tahun dia dah meninggal. Dia tidak meninggalkan waris. Okay. Sebab itu Melaka tidak ada sultan sehingga sekarang. Okay. Kesultanan Johor yang sekarang ini Kesultanan Johor yang kamu kenal, Kota Tunku Johor. Ismail kan? Tunku Ismail Siti tu kan? Madam. Itu adalah daripada keturunan bendahara. Okey, daripada keturunan bendahara Melaka, bukan keturunan daripada bendahara. Okey, selepas tu dia menjadi sultan sampai sekarang. Okey. So, itu adalah pra-kolonial. Kolonial, pada zaman era kolonial, pada zaman era penjajahan, kolonial penjajahan. Okey. Disebut sebagai ethos ataupun etiket. Okey, pasca kolonial, selepas penjajahan, okey, dipanggil etika moden, adab, adat istiadat, adat resam, etika, ethos dan etiket. Okey. Pembinaan penghayatan kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Hasil pembelajaran kamu dapat penghayatan etika dan peradaban, menganalisis etika dan peradaban dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara.
pengenalan etika dan peradaban, masa etika dan peradaban berdasarkan kepada prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Kerangka analisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur, sosial dan biografi. Penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat negara dan pasaran. Okey, pengenalan etika dan peradaban. So, etika dan peradaban penting dalam sebuah negara supaya yang pertama adalah berkepribadian tinggi. Yang mana kita lihat di negara Jepun lah. Jepun dia punya indeks. Jepun ni merupakan salah satu negara dipanggil negara matahari terbit kerana berada di bahagian timur dunia. Okey. Dan dia sangat-sangat mementingkan kepada etika masyarakat. Okey, bagaimana di awal pendidikan seorang kanak-kanak itu diajar lebih beradab. Okey, dari segi bagaimana dia bertanggungjawab kepada diri dia. Okey, mengemas kawasan tempat dia belajar. Okey, bila dia makan secara bersama-sama. Okey, and then dia akan kemas tempat dia makan. Okey, kat situ dia ingin mengajar supaya masyarakat dia berkepribadian tinggi. Okey, sebab apa kalau kita ajar kepada orang-orang macam kamu, umur dah 20 tahun, 25 tahun, 21 tahun kamu sekarang Kamu 21 tahun ke? Saya 19. 22 madam, 22. 19 tahun ke 20 ke? Susah untuk mengajar sesuatu perkara yang baru. Sebab apa? Sebab apa kamu ada ego masing-masing. Okey? Kalau mereka kata, ini salah. Nanti kata, betul sangat. Betul kan? Tapi kalau kita ajar pada kanak-kanak, dia akan ikut apa yang kita ajar. Ajar perkara yang positif lah. Contohnya, bila dah makan, letak di sinki, basuh pinggan dan letakkan balik semula. Kalau kamu makan letak je macam tu kan, kesianlah mak kamu nak basuh semua kan. Kamu sendiri Ego boleh buat benda tu. semua, Okay, madam. kamu rasa bila kamu rasa bertanggungjawab kepada diri sendiri, kamu tak nak menyusahkan orang lain. Okay, contohnya kamu kamu punya baju sendiri dan sebagainya. Bila kita ada responsibility dan accountability, di situ kita ego memusnahkan segalanya. Okay, memang ego memusnahkan segalanya. Sebab itu kadang-kadang kita ni mengalah tak semestinya kita kalah, tapi kita mengalah sebab kita tak nak benda tu berpanjangan. Okay? Dan kita nak hidup. Kita hidup dalam keadaan yang serabut, hidup kita pun takkan tenang, betul tak? Kita serabut, banyak masalah dan sebagainya, hidup kita pun takkan tenang. Okay, jadi kita nak hidup kita tenang ni, kita tak payahlah buat masalah banyak-banyak sangat. Kan? Bila kita tak nak ada masalah banyak, hidup kita akan lebih tenang. Kan? Kecuali macam tak ikut. Tak ada kena-mengena dengan ni. Drama sangat kamu ni. Okay. Saling menghormati, hidup harmoni, membina negara bangsa dan lain-lain. Okay, uniknya Malaysia sebab Malaysia ni adalah sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan budaya. Okay, tapi boleh hidup secara bersama. Kamu boleh hidup dengan kawan kamu daripada bangsa Iban, kamu boleh bercakap dengan kawan kamu daripada bangsa Cina, India, Bidayo, daripada Sikh. Tapi kita boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Itu pentingnya untuk memajukan ekonomi negara. Sebab itu bila berlakunya perpecahan kaum atas dasar parti politik, parti politik, itu merupakan antara salah satu daripada benda yang sangat sia-sia. Okay, kamu tak nak kawan dengan kawan ni, sebab dia sokong orang lain, kan? Tak nak kawan dengan orang ni, sebab dia sokong parti lain. Okay, tak boleh duduk bersama. Okay, ada di setengah negeri yang tak boleh solat di masjid yang sama atas dasar perbezaan ideologi. Contohnya orang ni sokong parti A, orang ni sokong parti B, kan? Dia tak boleh hidup secara bersama. Sebab itu kadang-kadang politik itu sendiri memecah belahkan bangsa, memecah belahkan kaum. Bagi saya lah, in my personal view,
Saya rasa politik tu sangat memecah belahkan kaum. Okey, contohnya parti orang Melayu, dipecahkan kepada tiga parti. Parti A, parti B, parti C. Tapi majoriti parti sahaja kan. Contohnya, kenapa mesti pecah kepada tiga parti? Okay, so saya tak cakaplah parti apa, saya hanya guna parti A, parti B, parti C contoh saja. Okay, sebab itu kadang-kadang kita sendiri yang kena berfikiran lebih rasional untuk buat keputusan kan. Takkan disebabkan hanya parti politik saja memecah belahkan bangsa ataupun kaum di Malaysia kan. Tak boleh duduk bersama kan, ada assumption negatif dan sebagainya. Okay, COVID-19, siapa tadi cakap COVID-19 memusnahkan ekonomi negara. Okay, betul. COVID-19 sangat memusnahkan ekonomi negara. Bukan saja ekonomi di Malaysia tapi di seluruh dunia. Syarikat-syarikat sebelum ni adalah syarikat-syarikat yang besar, mempunyai keuntungan berbilion-bilion ringgit. Bukan pandemik COVID-19. Okay. Terutamanya adalah syarikat-syarikat pelancongan, tourism. Okay. Syarikat-syarikat penerbangan. Okay. Yang ada penerbangan dan sebagainya. Orang tak boleh nak terbang ke sana ke sini kan. Orang pun takut. Kalau kita terbang ke sana ke sini, kita boleh berpotensi untuk dapat COVID-19. Kan. Kadar pengangguran makin lama makin meningkat. Okay, sebab itu sekarang orang dah tak kisah dah. Kalau sesetengah syarikat dia ada buat, orang kata dia ada memberhentikan pekerjanya, dia nak pekerja yang sikit saja untuk dibayar gaji. Sebab apa? Sebab dia dah tak mampu lagi untuk membayar gaji-gaji pekerja. Sebab itu dia memberhentikan pekerja mereka dan pekerja yang diberhentikan terpaksa mencari pendapatan lain, buatlah kerja apa pun yang halal. Okay, yang tidak melanggar undang-undang, asalkan dia halal. Contohnya buat Grab ke sekarang kan. Ke kamu pernah ada juga buat Foodpanda, ada ke? Tak ada. Ada ke yang buat Foodpanda ke, yang buat Grab ke? Grab Food ada. Ada. Okay, nak cari ada buat Foodpanda. Kamu Syaful buat Foodpanda ke? Okay, buatlah kerja macam tu, walaupun madam rasa madam bila madam lihat orang-orang macam tu kan, dia naik motor, dia bawa makanan, dia hantar makanan, kiranya dia tu tak memilih pekerjaan kan. Dia nak cari duit, dia nak survive, dia buat je apa-apa pekerjaan. Foodpanda ke, kadang-kadang orang-orang, kadang-kadang bukan orang muda kadang-kadang pakcik-pakcik yang madam nampak dia agak berusia sikit pun bawa juga Foodpanda tu kan. Semata-mata kerana dia nak cari rezeki yang halal. Kerana pekerjaan sekarang yang paling mendapat tempat adalah macam food. Ini sangat-sangat mendapat tempat di era COVID-19 lah. Syarikat ni dia tidak akan jatuh pada COVID-19 kalau syarikat-syarikat macam tourism dia akan collapse lah, sebab tak ramai orang pergi, tak ramai orang melancong luar negara sekarang. Okay, orang prefer lebih melancong ke dalam negara. Itu pun kalau ada duit lah kan, kalau ada masa. Okay, so sekarang pun orang buat Grab Food, Foodpanda dan sebagainya. Itu adalah satu kerjaya yang sangat-sangat mendapat tempat pada ketika ini. Okay. Right, adab. Okay, adab. Orang kita sangat tinggi dengan adab dan budaya. Okay. Okay, adab adalah tidak tahu adab ataupun kurang sopan. Kalau orang kata, kau ni kurang adab lah kan. Kenapa kau cakap macam tu dengan orang tua kan? Kita kalau tak bersetuju dengan orang yang lebih tua, contoh kita kan berbual-bual dengan atuk kita ke, dengan mak bapak kita ke kan, kita tak bersetuju dengan punya pendapat, kita boleh menggunakan kaedah komunikasi yang baik lah kan. Orang-orang muda macam kamu ni, madam tahu dia punya kadar anger management ni kurang lagi dipraktikkan.
Kan kamu rasa kamu cepat je rasa nak marah dengan orang lain kan. Korang buat salah je cepat je nak tumbuk orang, betul tak? Si Kan? madam. Tapi kamu kena belajar macam mana cara nak urus. Tidak, madam, kami baik. Okey, kamu baik. Bukan kamulah, orang lain lah kan. Bukan kamu, dalam ni semua baik-baik. Okey. Orang lain kan. Macam mana kalau kita driving contohnya, orang depan tu kan lambat kan. Kita nak horn dia macam tu kan. Salam madam. Jadi macam Marahkan dia madam. Oh laju sikit. Serius kan. Buat laju sikit. Okey, kalau kamu jam kan, kucing ni memang selalu jam lah. Kalau orang balik kerja pukul 5 petang tu memang jam lah. Dekat mana-mana je jam kan. Kalau kucing lah kan, mana-mana je jam. Kan, jadi kita kena bersabar lah. Semua orang mengalami situasi yang sama kan. Semua orang nak balik rumah, semua orang nak nak sampai rumah dengan cepat kan. Tapi kita semua terperangkap dalam jam. Jadi semua orang kena bertoleransi dan bersabar. Okay. Bila kamu rasa kamu punya anger management tidak betul, kan, kamu kena cari cara bagaimana nak urus kemarahan tu dengan cara yang betul. Sebab apa? Bila kamu dah tua nanti, kan, kamu rasa macam menyesal pula aku jadi orang yang suka marah. Sebab madam dah jumpa banyak orang yang masa muda dia memang pemarah. Betul tak? Pemarah ni maksudnya apa? Maksudnya angry. Tadi tu. Baran madam. Kenapa? Baran. Macam baran madam. Baran kan. Dia rasa menyesal bila masa muda dia baran tak tentu. Ada orang baran ni, baran yang teruk Teruk sampai apa? Sampai dia boleh pecahkan cermin tingkap tu kan. Dia boleh mencederakan orang lain. Itu Boleh baling-baling barang madam. kalau perempuan lah, kalau ada orang wanita kat dalam ni kan, jangan cari suami yang panas baran kamu jadi apa kemudian hari nanti jadi lagi teruk kan. Saya seorang yang Orang-orang yang panas baran ni tolonglah. Jadi kamu kena tahu macam mana cara nak kontrol emosi tu. Kontrol emosi supaya tidak mencederakan orang lain. Yang paling bahaya adalah mencederakan orang lain. Bila memang kita marah, tapi kita janganlah sampai mencederakan orang lain. Kita boleh buat kerja lain. Kalau kita marah, kita kena pergi daripada tempat tu. Kan? Kita jangan buat benda-benda yang macam mana kalau orang cederakan kita. Kan? Kalau kamu marah, kamu pergi daripada tempat lain. Pergi tempat lain. Tempat yang janganlah bunuh orang. Nanti kamu yang kena masuk penjara kan. Saya kalau Fikir marah dahulu. saya asal nak tumbuk orang madam. Nak buat apa-apa. Jangan tumbuk orang nanti kamu jadi masalah nanti kan. Kena masuk lock up lah. Kena tuduhan polis tu, kena tangkap polis lah, lagi masalah lagi besar. Kalau marah, fikir dahulu. Nanti cakap macam ni madam. Okay. Saya tertumbuk sebab saya marah. Tertumbuk ke tak ada tak ada ter saya tertumbuk ke terapa ter memang tak boleh pakai dalam mahkamah Okay. Contohnya kalau kamu pernah dengar satu kes ni kes ni adalah kejadian berkenaan dengan pada tahun kebelakangan, pada tahun maybe tahun 2007 ataupun 2018. Dia ada satu kes yang mana ada 3 orang remaja dia membakar pusat tahfiz di Kuala Lumpur. Pernah dengar tak? Yang lepas tu dia dia bergaduh dengan budak-budak tahfiz tu. And then dia tak puas hati, dia pergi bakar pula pusat tahfiz tu, menyebabkan 23 orang tu terperangkap dan rentung lah kan. So polis siasat bomba dia ada bomba ni, kamu tak boleh kata ni kebakaran biasa, tak. Bomba ni dia ada satu unit, dipanggil unit siasatan jenayah tau. Bomba bukan di polis je. Bomba ni dia boleh tahu
terbakar tu adalah terbakar secara buatan orang atau terbakar tu secara lintah pintas. So bila bomba selidik, bomba rasa ada something wrong somewhere dengan kebakaran tersebut. Kan? So dia buatlah report polis. So polis pun siasat. Bila polis siasat, baru dijumpai bahawa itu adalah perbuatan khianat orang sebab nak bakar tempat tu. Okay? So tiga orang dibuat oleh tiga orang. Tiga orang budak tu sekarang tengah disabitkan kesalahan dah, didapati bersalah dan disabitkan kesalahan dan dia dikenakan penjara walaupun dia umur bawah umur. Tapi kalau kesalahan bawah umur ni biasanya dia akan letak di mahkamah juvana. Mahkamah juvana. Kalau kamu pernah dengar sekolah Henry Geni, macam itulah. Alright. So dia akan bila dia sabitkan kesalahan, dia dikenakan hukuman dan dia kena mendapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong untuk lepas dalam tempoh yang sangat lama. Okay. Sebab itu kalau nak buat satu perkara tu, fikir dahulu. Okay. Think a very long time, kan? Supaya tindakan kita tu adalah tindakan yang tidak menyebabkan kemudaratan kepada diri kita di kemudian hari. Okay. Okay, madam kita okay. Adat resam bahasa kamus pelajar edisi kedua adat yang membiasakan kepada satu kaum. Contoh adat resam berkaitan perkahwinan, merisik, bertunang, majlis perkahwinan dan sebagainya. So lihat di skrin. So itu adalah gambar adat bertunang bagi masyarakat Melayu. Okay. Yang bawah tu adalah bagi masyarakat India dan juga masyarakat Cina. Okay. Berkaitan dengan adat resam. Istiadat. Adat istiadat ni biasanya digunakan dalam satu pertabalan, istiadat pertabalan sultan ataupun yang di-Pertuan Agong. Okay. Di Malaysia kita menggunakan pakai hitam yang di-Pertuan Agong. Ada tak negara-negara lain yang mempunyai raja seperti Malaysia? Ada. Contohnya seperti Jepun. Dipanggil apa? Maharaja Jepun. Okay. Kalau Thailand ada juga Maharaja Thailand, kan? Dan juga UK, United Kingdom, kita panggil dia Queen Elizabeth. Sama taraf seperti yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Queen Elizabeth kan, yang anak dia ada putera Charles tu. Kan? Sama juga Hans Isaac tu pelakon. Bukan, madam. So, berbagai adat dan kebiasaan majlis rasmi untuk menyambut peristiwa itu dinamakan adat istiadat. Okay. Okay, adat istiadat convocation. Istiadat convocation boleh adat istiadat convocation. Okay. Okay, bincangkan insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab. Apa je insiden yang boleh dianggap kurang adab? Berdasarkan pemerhatian dan pergaulan anda dalam dunia nyata atau alam cyber, insiden yang boleh dianggap kurang adab, apa dia? Bagi tahu. Baru suka hati, madam. Tulis kat ruangan chat tu. Apa tu? Okey. Apa tu insiden yang boleh dianggap sebagai kurang adab? Mengumpat. Mengumpat orang tu depan-depan ke mengumpat belakang? Apa lagi kurang adab? Bahan kawan-kawan. Ni lagi satu viral suka hati. Okay, viral benda-benda yang berita-berita palsu yang kita tak tahu kesahihannya. Orang kat Malaysia ni dia nak viral sebab apa? Dia nak jadi orang yang pertama yang sebarkan maklumat tu. Okay? Jual diri. Kenapa kamu nak jual diri? Kenapa jual diri? Bercakap ketika lecturer tengah mengajar. Betul. Bercakap, jangan menyampuk. Okay, bila orang tua tengah bercakap, jangan menyampuk sesuka hati. Betul. Okay. Pergi tandas tak cakap lecturer. Okay. Kalau sekarang ni saya tak nampak lah kalau kamu nak pergi tandas ke apa ke kan. Asalkan kamu dengar apa yang saya nak cakap ke. Bila bapa terbatuk kita marah, kita ketawa. Okay. Apa lagi? Boleh dia sebagai kurang adab. Merokok tanpa pengetahuan ibu bapa.
Mabuk. Satu benda mabuk. Kalau dekat Malaysia ni, kes-kes orang mabuk ni biasanya sekarang kan viral kan, orang mabuk boleh menyebabkan kemalangan kan, kemalangan kepada orang lain kan. Ada orang yang mabuk accident dan orang menyebabkan kematian kepada orang lain. Si beri signal ketika mau belok. Samalah ni. Si beri signal kepada ketika membelok. Medium paling tak suka orang macam ni kan. Kita tengah laju-laju, tiba-tiba dia nak belok pula. Dia tak bagi signal awal-awal. Fly atas jalan raya. Ni medium selalu nampak lah ni. Kalau budak-budak kan, selalu bawa motor tak betul, suka hati dia. Suka hati horn. Saya mabuk juga tidak kacau orang. Okay? Ya, kalau kamu mabuk tak kacau orang tu tak kisahlah. Tapi mabuk yang menyebabkan kemalangan kepada orang lain. Orang lain meninggal disebabkan kamu bawa kereta mabuk tu. Kamu langgar dia. Itu satu perkara yang tak bagus jangan dipraktikan lah. Bagi sesiapa yang non-Muslim kat dalam ni, kan tak kisahlah kamu nak mabuk macam mana pun. Yang Muslim tak boleh haram. Yang non-Muslim, kan? Mabuk tu ikut suka kamu lah. Tapi jangan sampai mencederakan orang lain, melanggar orang lain kan. Kalau rasa mabuk tu tak payahlah bawa kereta kan. Pergi je lah naik Grab balik rumah kan. Daripada menyusahkan orang, bawa kereta, langgar orang tu mati, sia-sia je lah kamu. Okay? Alright. Racism terhadap kaum. Okay, betul, racism terhadap kaum. Rasis ni bukan hanya ada kat Malaysia Dekat Amerika yang maju pun ada rasis kan. Rasis terhadap orang kulit hitam. Betul tak? Daripada dulu lagi orang kulit hitam, kulit putih ni macam tak ngam antara satu sama lain. Ada je. Kan? Black Lives Matter. Okay, betul. Black Lives Matter. Okay? Sebab tu dia buat satu hashtag tu, Black Lives Matter. Sebab apa? Sebab mereka dah tak tahan lagi dibuli oleh orang-orang kulit putih. Bukan saja di Malaysia ada racism body shaming. George Floyd, betul. Kalau kamu nampak di Twitter dan sebagainya, ada orang yang repost berkenaan dengan kes-kes di Amerika Syarikat. Okay? Betul, kematian Floyd. Bagus kamu ni. Kamu baca berita lah. Jenayah buli cyber di kalangan remaja. Buli cyber. Kan? Body shaming sama lah tadi. Body shaming orang lain kan. Body shaming dekat social media macam tu, bully dia. Jadi dia akan rasa rendah diri. Okay, dia akan rasa tekanan, stres. Okay. Blackmailing. Seksual terhadap kanak-kanak bawah umur. Betul. Gangguan seksual terhadap kanak-kanak bawah umur. So sangat berleluasa sekarang Ada lagi, itu saja. Okay, kelas. Kalau tak ada, terima kasih kepada respon. Kamu memang terbaik lah bagi tim respon. So kita stop sharing. Okay. Okay, semua orang dah tulis nama dan juga nombor pendaftaran pengesahan kehadiran room. Sudah, madam. Okay, madam. Sekali tugasan pertama adalah kamu dikendaki untuk mewujudkan group assignment 1 kumpulan 5 ataupun 6 orang dan tulis nama kumpulan dan juga nama ahli kumpulan dan juga nombor matrik di GC. So, madam akan tengok kat situ dan madam akan agihkan tajuk-tajuk kamu. Okay? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua kerana joining my class pada hari ini. Harap dapat sedikit info berkenaan dengan kursus penghayatan etika dan peradaban. Kita jumpa pada kelas 1 jam pada hari esok. Esok tak ada kelas kita jumpa pada minggu hadapan Tapi jangan lupa madam nak kamu tulis dahulu nama ahli kumpulan, nombor nama penuh, nombor pendaftaran dan nama kumpulan di GC. Alright. Okay, ada soalan lagi tak? Semua? Ada soalan lagi? Kelas? Tak ada, madam. Okay, soalan kita dismiss. Kita tangguhkan kelas setakat ini sahaja. Kita jumpa pada next week. Alright? Okay, thank you. Assalamualaikum, madam. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Madam. Thank you for my class. Thank you for the star. Semangat. Okay, boleh klik end meeting Ya, mudah kita